Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Encik Muhammad Shirazi Hafiz, pensyarah untuk subjek komunikasi perundangan. Bagi subjek komunikasi perundangan, kami memilih tajuk penolakan vaksin di kalangan pejabat awam. Saya Muhammad Najwan Shah bin Jaafar Shah, nombor metrik 266936. Novel coronavirus atau COVID-19 merupakan salah satu bahaya biologi yang dikategorikan sebagai pandemik kerana telah menular di serata dunia termasuk Malaysia. Itu menurut Jaafar 2021. Okey, untuk pengenalan, kita akan mengenal pasti punca kenapa pejabat awam menolak vaksin. Kerajaan telah memperkenalkan imuniti kelompok. Menurut John Hopkins School of Public Health, bergantung kepada kadar kebolehjangkitan sesebuah penyakit, pembentukan imuniti kelompok memerlukan antara 50 hingga 90% penduduk yang mempunyai imuniti terhadap sesebuah jangkitan. Sekiranya penolakan vaksin dalam skala yang besar, ia akan mengurangkan kekebalan kelompok masyarakat, ini community herd immunity, dalam berhadapan dengan penyebaran wabak ini. Ini lebih membimbangkan apabila pejabat awam sendiri menolak pemberian vaksin yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita tengok kat sini ada dua contoh penolakan vaksin oleh pejabat awam. Keratan Ahbar menyatakan seorang anggota tentera darat Malaysia dikenali sebagai Sarjan Wan Ramli Wan Seman dari Batalion 24 Regimen Askar Melayu Diraja di Rasah, Negeri Sembilan, yang telah berkhidmat 20 tahun dengan kerajaan, telah diberhentikan selepas ingkar dengan arahan untuk mengambil vaksin. Dia tak nak terima vaksin sebab membangkitkan isu keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan artikel kedua juga di dalam akhbar, Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Ibrahim akan bertemu dengan pengarah pendidikan Johor dan kira-kira 779 guru yang menolak penerimaan vaksin di negeri Johor. Jadi Tengku Mahkota Johor cuba untuk mencari penyelesaian dengan berjumpa dengan semua yang menolak vaksin. Untuk slide seterusnya saya serah kepada sahabat saya. Assalamualaikum kepada pensyarah. Bagi saya Muhammad Ilmi Farhan bin Ismail, nombor metrik 266922. Bagi saya mengenal pastian dan perbincangan jenis, fasa dan pendekatan perundingan. Yang pertama, perundingan distributif. Bentuk perundingan kompetitif atau kalah menang iaitu perundingan distributif digunakan pakai dalam menjalankan kajian ini yang terdiri daripada dua pandangan berbeza sama ada menarik maupun banyak mendatangkan keburukan. Seterusnya objektif kerajaan berkemahuan untuk melengkapkan vaksinasi di kalangan penjawat awam, akan tetapi terdapat sebahagian penjawat awam yang enggan untuk menerima vaksin atas sebab-sebab tertentu. Kedua belah pihak mempunyai matlamat dan pendapat yang masing-masing, matlamat yang berbeza. Bagi pihak kerajaan, kejayaan program vaksinasi akan memberi impak yang berkesan bagi menangani isu wabak COVID-19 dan dalam masa yang sama dapat memulihkan kemerosotan ekonomi yang dialami oleh negara. Seterusnya, penerimaan rakyat terhadap vaksin. Manakala bagi pihak penjawat awam yang menolak vaksin ini pula, ada hujah mereka tersendiri. Ada yang merisaukan tentang kesan sampingan dan membangkitkan isu keberkesanan. Malahan segelintir daripada mereka mementingkan kesahihan testes halal dan terdapat juga membangkitkan isu agenda tersembunyi dan teori konspirasi. Teori konspirasi. Kesan rundingan distributif ini berguna apabila rundingan ingin memaksimumkan hasil yang akan diperoleh dalam sesuatu rundingan itu tanpa melihat kepada kepentingan mewujudkan hubungan dengan sebelah pihak lagi.
Menurut Lowicki, lagi salah satu strategi penting ialah mengawal maklumat dengan berhati-hati. Maknanya di sini pihak kerajaan hanya akan memberi maklumat kepada rakyat jika maklumat tersebut akan memberikan kelebihan yang strategik kepada kerajaan dalam menjayakan program vaksinasi ini. Fasa perundingan. Fasa perundingan ini dijalankan bagi memastikan dasar kerajaan berjalan dengan lancar, terutamanya di kalangan penjawat awam. Sebelum kerajaan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap kaki tangan yang akur, terdapat beberapa fasa yang harus dijalankan. Terdapat 3 fasa, dan fasa yang pertama, pada peringkat awal ini, sesi kaunseling yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan tempoh secukupnya diberikan kepada penjawat awam awam untuk mengambil vaksin tersebut. Pada fasa ini, anggaran di kalangan guru yang enggan mengambil suntikan vaksin seramai 2,500. Sebagai contoh, di kalangan guru, 2,500 tu adalah guru lah. Keberkesanan peringkat awal perundingan ini membuahkan hasil dan seramai 500 orang guru yang bersetuju untuk terima vaksin COVID-19. Dan seterusnya adalah fasa yang kedua. Fasa kerajaan memberi amaran keras kepada yang masih gagal untuk mengambil suntikan vaksin ini. Kerajaan akan mengenakan tindakan tata tertib terhadap mereka yang masih berdegil. Tindakan ini akan menjejaskan reputasi dan rekod baik mereka. Kerajaan memperuntukkan 7 hukuman tata tertib yang boleh dikenakan kepada penjawat awam yang didapati melakukan kesalahan, iaitu denda, dilucutkan hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau ditamatkan perkhidmatan. Penjawat awam yang dikenakan tata tertib juga tidak layak untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh tertentu mengikut jenis hukuman seperti amaran 12 bulan atau denda 18 bulan, lucut hak emolumen 24 bulan, tangguh pergerakan gaji 30 bulan, turun gaji 36 bulan dan turun pangkat selama 48 bulan. Dan fasa yang terakhir adalah fasa yang ketiga. Dalam fasa perundingan fasa ini, kerajaan terus bertindak lebih keras jika masih terdapat penjawat awam yang masih berkeras. Fasa ini kerajaan bertindak dengan menamatkan perkhidmatan terhadap yang masih berkeras kerana ini telah dijalankan dan ada penjawat awam yang telah dikenakan hukuman. Sebagai contoh seperti rakan saya bagi seorang tentera, Sarjan Wan Ramli, Wan Seman telah mendakwa perkhidmatannya hampir 20 tahun ditamatkan selepas ingkar arahan untuk mengambil vaksin seperti yang diarahkan. Dan seterusnya, pendekatan rundingan. Faktor yang diterapkan dalam rundingan ini ialah perancangan dan perancangan tempat. Pendekatan faktor penting ini akan membantu dan mendorong perunding dalam menjayakan rundingan. Pendekatan perancangan. Pendekatan rundingan yang menerangkan tentang definisi isu yang hendak dirundingkan, seperti yang kita tahu segelintir penjawat awam menolak vaksin yang diarahkan oleh kerajaan. Dengan ini pihak kerajaan mengambil pelbagai masalah atau kekangan. Sebagai contoh, guru yang ingkar untuk menerima suntikan vaksin terdedah dengan wabak penyakit berjangkit ini dan berkemungkinan akan menjadi penyumbang jangkitan kepada murid. Dengan ini kerajaan membuat satu keputusan untuk mengasingkan dan memindahkan tempat tugas guru yang tidak menerima vaksin. Seterusnya, perancangan tempat.
Dalam rundingan ini, pihak kerajaan memilih untuk berunding di tempat sendiri, iaitu pejabat sendiri sebagai contoh dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Rundingan terhadap guru ini berlaku di setiap sekolah dan pejabat masing-masing. Lebih cenderung kepada pihak kerajaan kerana tempat rundingan adalah tempat sendiri bagi pihak kerajaan. Perancangan tempat yang seterusnya yang diatur oleh kerajaan dalam rundingan ini adalah rundingan di tempat berkecuali. Sebagai contoh, Tengku Mahkota Johor perintahkan penjawat awam yang tidak memberi kerjasama untuk mengambil dan membincang tentang permasalahan yang timbul. Sekian, terima kasih bahagian saya dan saya lepaskan kepada sahabat saya, Muhammad Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz, nombor matrik 266662. Untuk kesan terhadap masyarakat ataupun global. Yang pertama adalah tindakan tata tertib. Bagi penjawat awam ni akan dikenakan tindakan tata tertib disebabkan ia menolak vaksin. Akan tetapi sebelum kena tindakan itu, dia perlu melalui proses khidmat nasihat dan sebagainya sebelum ia dikenakan. Yang kedua, penyebar COVID. Kemungkinan ia menyebarkan COVID ni terhadap masyarakat ataupun paling dekat adalah dalam keluarga kita lah, takut ni. Dan yang ketiga, terbatas pergerakan. Terbatas pergerakan ni contohnya kita nak pergi shopping mall, kedai apa, ataupun untuk merentas daerah. Kalau terkena tangkap, kemungkinan kita akan kena saman lah. Itu yang ada pada kesan-kesan yang akan melibatkan mental atau fizikal kehadap masyarakat ni bagi seorang penjawat awam yang tidak mengambil vaksin. Dan saya serahkan kepada Syawal, sahabat saya. Assalamualaikum. Dengar Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawal Aidil bin Hussein. Nombor matrik saya adalah 266634. So saya kat sini ingin menyentuh berkaitan dengan cadangan, perundingan, strategi dan taktik untuk mengatasi isu yang dipilih. So dalam perkara isu kebesaran vaksin ni kita mengambil 3 isu yang untuk disentuh. Dan isu yang pertama adalah isu dari sudut keselamatan. Benda ni terjadi kerana orang takut akan kesan sampingan vaksin tu. Jadi membuatkan orang kata lambakan berita palsu di berata tempat, lebih-lebih lagi di sosial media seperti di WhatsApp, di Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan saya ni dia berlaku di kalangan penjawat awam. Kita tak cerita lagi di masyarakat yang luar, ni hanya berlaku di penjawat awam sahaja. Jadi cadangan daripada pihak kami adalah pihak kerajaan seharusnya membuat satu kenyataan umum. Satu kenyataan umum ni maksudnya untuk daripada skala yang besar, dia perlu melakukan satu sidak akhbar ataupun wawancara. Dan untuk dalam skala yang kecil, membuat iklan yang berbentuk iklan seperti amaran di setiap jabatan-jabatan yang tertentu, untuk kita lebih mengenal pasti ataupun orang yang terlibat ini dia lebih takut untuk menyebarkan berita-berita palsu ni. Dan isu yang kedua adalah keberkesanan vaksin. Seperti yang dilaporkan oleh Akhbar My Metro, terdapat berlaku 6 kematian selepas ujian percubaan vaksin Pfizer-BioNTech. Dan banyak lagi kes yang seakan-akan berlaku di serata dunia. So benda ni dia membuatkan orang yang untuk ambil vaksin ni menjadi lebih takut. Umumnya kita tahu vaksin ni dia dicipta bukannya untuk orang kata bukannya semua orang mempunyai antibody yang sama, jadi mereka akan merasa kesan-kesan yang berbeza. Namun cadangan pada pihak kami adalah daripada pihak kerajaan harus menggunakan strategi di mana memperkenalkan penggunaan ganti rugi yang tidak spesifik. Di sini bermaksud jika berlaku apa-apa kesan sampingan daripada hasil cucuk vaksin ni,
kerajaan boleh memperkenalkan ganti rugi yang tidak spesifik tu dari segi mungkin pembayaran untuk jika sakit sebegini, nilai dia sebegini. Maknanya dia tidak ada satu harga yang tetap. Kerana mungkin benda ini boleh menjadi ada pihak yang akan mengambil kesempatan. Dan kedua adalah menggunakan kaedah tawaran singkat. Tawaran singkat kat sini saya nak terangkan adalah macam mana contohnya macam sekarang kerajaan memperkenalkan vaksin secara percuma untuk menyeru rakyat pergi cocok, pergi terima vaksin dan sebagainya. Tapi tawaran ini perlu dibuat secara singkat saja. Maknanya lepas ini kerajaan tidak boleh membenarkan lagi pemberian vaksin secara percuma. Bila orang yang tak nak cocok vaksin ni dia mendengar benda sebegini, dia akan fikir, oh kalau tak cocok sekarang mungkin cocok nanti kena bayar, kena keluar duit sendiri. Jadi kaedah ini amat sesuai untuk menarik lagi orang untuk menerima vaksin. Dan isu yang ketiga adalah agenda tersembunyi dan konspirasi kerajaan. Kerana ini yang kita nak sentuh kat sini adalah kerana ada kewujudan golongan anti vaksin ini, dan bukan saja di luar, malah ada di kalangan penjawat awam tu sendiri. Jadi macam mana kita nak membanteras benda ni? Sekiranya kita dah mengenal pasti mereka adalah golongan anti vaksin, iaitu cadangan pada pihak kami adalah menggunakan taktik-taktik hardball, iaitu snow job. Taktik hardball snow job ini apabila kita dah mengenal pasti akan wujudnya satu kumpulan, diorang ni akan biasanya lah orang-orang yang golongan anti vaksin ni, diorang ni akan ada 1001 alasan untuk mereka menolak kerana mereka dapat cerita-cerita daripada internet, teori konspirasi, dan diorang ambil bulat-bulat pada internet. Jadi sebagai pihak yang merunding, kita macam mana? Kita kena lebih mendalami mereka, mengetahui apa yang mereka nak tahu, mereka yang tahu tu. Kita mendengar apa saja hujah daripada mereka, dan cukup jika boleh, seboleh-bolehnya kita panggil pakar sekali untuk menjawab apa saja persoalan daripada mereka. Kerana saya pasti orang yang golongan anti vaksin ini, jawapan mereka adalah sangat tidak konsisten. Jadi waktu itulah kita nak serang mereka, maksud saya serang tu kita untuk counter persoalan mereka, supaya semua benda boleh terjawab dan diorang menerima jawapan daripada pihak pakar yang kita sediakan. Dan cadangan yang terakhir itu adalah menggunakan strategi pemanis. Saya percaya tak ada manusia di atas muka bumi ini yang menolak untuk diberi jumlah wang ataupun papasan ataupun hadiah. Jadi ini adalah teknik yang terakhir jika masih susah untuk kita meyakinkan diorang untuk menerima, kita offer satu yang dipanggil sebagai strategi pemanis. Kita wujudkan satu hadiah ataupun wang berbentuk sagawati jika mereka bersetuju untuk menerima vaksin. Seterusnya, kesimpulan saya serahkan semula kepada Encik Muhammad Faiz. Kesimpulan yang kita dapat adalah selaku rakyat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mengikut saranan kerajaan yang menyeru kita agar mengambil vaksin yang lengkap bagi mengurangkan gejala serius dan kes kematian yang berpunca dari jangkitan COVID-19 di dalam negara kita. Selain itu, pengambilan vaksin juga dapat mengurangkan risiko penularan virus berjangkit itu kepada individu lain. Pengambilan vaksin ini adalah amat penting bagi setiap individu, apatah lagi dalam kalangan penjawat awam yang merupakan sektor yang penting dalam melancarkan pengurusan kerajaan. Justru mereka lah yang seharusnya menjadi golongan terawal yang mengambil vaksin dan bukannya sebaliknya kerana mereka merupakan kaki tangan kerajaan. Bagaimana kita ingin mencapai imuniti kelompok jika golongan kerajaan sendiri yang menolak? Semoga sahaja Malaysia akan berjaya mencapai imuniti kelompok dalam vaksin dan berjaya membebaskan diri dari belenggu COVID-19 yang membimbangkan ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.